berikan hikmat buat setiap kami. 主要求主你祝福我们每个人，赐给我们智慧， Supaya saat kami membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan, kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan 当 sendiri. 我们在阅读、我们在默想的时候，我们能够得着从你那里得着你的祝福。 Pakai kedua hamba-Mu ya Tuhan. 求主你使用你2位软弱的仆人， Urapi kedua hamba-Mu 求 ini. 主你膏抹他们。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢我们的神 Kami， serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa 我们 Tuhan. 在一个短暂的时间完全交托给你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， mari kita bersama-sama. Saya mengajak setiap kita untuk membaca bagian firman Tuhan 我们大家一同来阅读神的话语， dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15. 在约书亚书第14章， Yosua 14 ayat 6 sampai 15. 约书亚书第14章第6节到第15节。 Ya. Saya akan membacakan, silakan Bapak Ibu menyimaknya. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya itu, seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. 约书亚记第14章从第6节到第15节。那时犹大人来到了基甲，见到约书亚，有个基尼喜住服你的儿子嫁了，对约书亚说：耶和华在加底示巴尼指着我与你对神人摩西所说的话，你都知道了。耶和华的仆人摩西从加底巴斯
你呀打发了我，窥探了这地。那时候我正是40岁，我按着心意回报他。然而同我相契的众弟兄，使百姓的心效法，使我专心跟从耶和华我的神。当日摩西启示说：你脚所踏之地，定要归你和你的子孙，永远为基业，因为你专心跟从耶和华我的神。自从耶和华对摩西说这话的时候，那时耶和华照着他所应许的使者，我存活到45年。期间以色列人在旷野行走，看哪，现今我85岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战，是出入，我的力量是那时如何，现在也是如何。求你将耶和华那日允许我的这山地给我，那里有亚纳族人，并且宽大的坚固的墙，你也要听见了。我或者是耶和华照他所允许的与我们同在，我就把他们赶走去。意思约书亚为耶孚尼的儿子加了祝福，将希伯伦的地给他为业，所以希伯伦做了基尼喜住耶孚尼的儿子加勒的产业。这到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神，希伯伦就是从前名叫做基列亚巴，亚巴就是亚拿族中最大最尊大的人，意思国中大太平，没有征战了。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah maju tak gentar. 今天我们的讲题就是勇敢的前进。 Saudara yang kasih Tuhan, kalimat maju tak gentar ini mengingatkan kita akan lagu perjuangan, lagu nasional. 所以我们奋勇向前，记得了我们过年的一首诗歌。 Lagu yang diciptakan oleh Bapak Cornel Simanjuntak. 是有一个叫做 Cornel Simanjuntak 的人唱的。 Mungkin pernah dengar lagu ini, maju tak gentar, membela yang benar. Saya lupa, agak lupa. 你们已经听过了这一首诗歌，我们奋勇的向前。 Saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， lagu ini diciptakan untuk memotivasi rakyat Indonesia pada saat itu. 所以他创造这首诗歌呢，他是好像推动这个印尼的民族， memotivasi rakyat Indonesia yang sedang berperang melawan penjajahan Belanda. 让那个时候我们国里面的人民们，他正在对抗这个统治者、政者。 Di mana penjajahan Belanda pada saat itu orang-orang Belanda memiliki perlengkapan perang yang modern dan lengkap. 那个时候呢，荷兰人他在这里呢，他有着很完备的这个征战的武器。 Sedangkan rakyat Indonesia berperang melawan Belanda, orang-orang Belanda hanya dengan peralatan yang sederhana saja. 但是呢，印尼人民呢，他们征战用了那么简单的一个武器。 Karena itu lagu ini diciptakan untuk memacu semangat mereka. 所以他造了这首诗歌，好像推动他们奋勇。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, walaupun dengan peralatan yang sederhana, 但是呢，弟兄姐妹们，虽然那么简单的武器， rakyat Indonesia ini tidak takut dan tetap maju, berani demi kemerdekaan bangsa 但 Indonesia. 是呢，印尼人民呢，他们没有害怕，他们勇敢的向前对抗这个他们的敌人。 Nah, saudara, sekarang bangsa Indonesia sudah menikmati kemerdekaannya. 弟兄姐妹们，现在我们印尼人民已经享受了这个独立。 Semua terjadi oleh karena adanya orang-orang yang berani, 这一切能够发生呢，因为有那些勇敢的人来奋斗， tidak pernah gentar dan mundur 他们 selangkah 从来没有害怕，没有退后的。 di dalam menghadapi para penjajah yang tampaknya lebih hebat, lebih luar biasa daripada 所以 mereka. 他们对着那些敌人呢，他们没有害怕。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, semangat maju tak gentar, semangat keberanian, tidak gentar, tidak takut, juga kita dapat jumpai dalam tokoh kita yang sudah kita baca dalam Yosua 14. 所以那个时候，印尼人民他们那样勇敢的来对抗敌人的时候，使我们想起了我们圣经里面的这个人物。 Tokoh kita tidak lain yang kita
dapatkan dalam Yosua 14 ayat 6 sampai 15 adalah Kaleb. 所以我们所得到的这个人物呢，就是在这个约书亚记里面刚才我们所记载的这个迦勒。 Saudara yang kasih Tuhan, siapa Kaleb ini? 弟兄姐妹们，迦勒是谁呢？ Nah, mari kita perhatikan. 我们来注意一下， Kaleb adalah pemimpin Bani Yehuda. 他是犹大的一个领导人。 Dalam Keluaran 14 ayat 6 kita Baik, dapat menemukan bahwa Kaleb ini adalah pemimpin bangsa, 在出埃及 pemimpin 记， Bani Yehuda. 在出埃及14章第6节里面有记载了，他是带领那个犹大的。 Yang kemudian Kaleb itu dikatakan anak dari Yefune orang Kenas. 所以那里说呢，他是亚洲人，是耶夫尼的。 Tadi kita sudah baca 我们也 dalam 读了， ayat yang ke-6, berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. 所以在那里第6节里面他说，他是这个约书亚是基尼喜族耶夫尼的儿子。 Kita juga mendapat melihat juga di dalam Keluaran 14 ayat 6 juga. 我们也可以从出埃及记第14章第6节里面看到 Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang menarik adalah 弟兄姐妹们最吸引人的呢， orang Kenas itu ternyata adalah keturunan Edom. 原 Bangsa 来呢 Edom. 他这家人是他以顿的这个后代。 Saudara, bangsa Edom bukan merupakan bangsa pilihan Tuhan, 但是呢，他们不是神的贤民， tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan saja yang membuat Kaleb ini masuk dalam umat Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan. 所以呢，因为神的 Masuk 恩 menjadi 典， umat pilihan Tuhan. 因为神的恩典呢，所以迦勒能够参进到神的贤民里面。 Kalau diperhatikan dalam buku-buku yang lain, terjemahan yang lain, dikata ada tafsiran-tafsiran yang menafsirkan, yang menjelaskan bahwa bapaknya Kaleb ini itu kawin dengan dulunya kawin dengan orang Israel. 所以如果从别的书看里面，我们可以看到，因为迦勒呢，他的父亲呢是以前跟以色列人通婚的， Oleh karena itu, makanya hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Kaleb boleh menjadi bangsa pilihan Tuhan. 所以因为神的恩典呢，所以迦勒能够成为上帝的贤民。 Saudara yang kasih Tuhan, selain itu dikatakan bahwa Kaleb ini salah seorang dari 12 pengintai. 所以在这里告诉我们，迦勒呢是在12个探子当中的一个。 Dalam bilangan 3 ayat 6, 所以呢，就在民数记里面第3章第6节里面说， 12 pengintai ini diutus Musa untuk memata-matai kota Yeriko. 所以这12个探子呢是摩西差派他们去窥探这个耶利哥城。 Dan yang sangat menariknya adalah Kaleb 2 orang dari 12, hanya 2 orang yang optimis, yang mengatakan bahwa Israel sanggup mengalahkan negeri Kanaan. 所以呢，在这个12个探子当中呢，只有这个2个人，他们坚信他们能够进入这个迦南地。 Yang lainnya membuat tawar hati, membuat ketir-ketir, takut. 但是其他的呢，他们害怕，他们很恐惧的。 Saudara, hanya Kaleb dan Yosua yang meyakini bahwa orang Israel pasti sanggup menaklukkan kota itu. 只有迦勒跟约书亚，他深信我们这个以色列人能够进入这个地方， Karena Allah menyertai mereka. 因为上帝与他们同在。 Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih lanjut lagi perhatikan Yosua 14 ayat 6 sampai 15 ini. 亲爱的弟兄姐妹，如果我们更加深入的来注意这个约书亚记第14章第6节里面， Kita akan menemukan betapa Kaleb ini sungguh-sungguh berani, 所以我们可以看到迦勒是真正的很勇敢的， punya semangat maju tak gentar. 他拥有一个向前奋斗的这个精神。 Padahal saat kita baca tadi Yosua 14 ayat 6 sampai 15 dikatakan umur Yosua itu sudah 85 tahun. 其实呢，我们刚才所读的这一段经文里面已经告诉我们，约书亚那个时是85岁， Tetapi Kaleb, oh ya, umurnya Kaleb bukan Yosua. Tetapi ya dikatakan Kaleb punya keberanian, semangat yang sama. 这个里是说迦勒他是85岁，但是他拥有一个那么充满力量的这个精神。 Saudara, semangat
maju tak gentar yang dimiliki oleh Kaleb itu dikarenakan dua hal. 所以加勒他能够有那样子向前奋斗的这个精神，有2样事情。 Yang pertama, Kaleb itu yakin akan janjinya Tuhan. 第一点呢，加勒呢，他相信神给他们所立的神的应许。 Sudah diceritakan bahwa Kaleb itu datang pada Yosua, 所以呢，加勒来到约书亚那面前， mengingatkan Yosua akan janjinya Tuhan yang diberikan kepadanya 他提醒了这个约书亚，如果上帝曾经给他的一个应许， untuk memberikan tanah Hebron kepada Kaleb. 就是好让他能够得着这个黑伯这一块地。 Tetapi setelah 45 tahun kemudian, Kaleb belum mendapatkan tanah itu. 但是呢，45年以后呢，他还没有得这个地方。 Padahal kalau kita perhatikan ayat Yosua 14 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan beberapa suku sudah membuang undi untuk mendapatkan tanah 但 mereka. 是如果我们读约书亚记14章从第1节到第5节里面呢，那些子民们大家一直在那里讨论说要得着这一个地。 Oleh karena itu Kaleb datang pada Yosua mengingatkan Yosua. 所以呢，加勒就来到这个约书亚的面前提醒他。 Saudara yang kasih Tuhan, Kaleb meminta Hebron atau Kiryat Arba. 所以呢， Kiryat Arba 所以 kepada 呢， Yosua. 加勒呢，他就告诉约书亚，他要得着这个希伯伦的这个一块地。 Saudara yang kasih Tuhan, Kaleb meminta suatu tanah yang baik dan istimewa. 所以呢，加勒呢要求这个很好的、特别的一块地。 Mengapa disebut istimewa? 为什么说它是很特别的呢？ Nah saudara, karena di Hebron itu kemarin kalau yang hadir dalam persekutuan doa, Bapak Jandi ini mengulas ini ya, keistimewaan kota Hebron. 所以在这个希伯伦呢，它有一个特别的地方。如果你们有参加祷告会的话，那个时候有谈到这个事情。 Saudara, di kota Hebron itu terdapat gua Makpela. 所以因为在这个希伯伦里面也有一个山洞， Saudara, gua Makpela itu apa sih? 它的意思是什么呢？ Nah, itu tempat pekuburan, pemakaman para leluhur bangsa Israel. 原来那一块地呢，是以前他们祖宗的这个墓地。 Abraham, Ishak, Yakub beserta keluarganya dimakamkan di situ. 所以这个亚伯拉罕、以撒、雅各还有他们的家人都在埋葬在那里。 Kecuali Rahel ya, Rahel dimakamkan di Bethlehem. 除了这个拉结以外，他是在伯利恒被埋葬的。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah mengapa Hebron itu dikatakan istimewa. 所以呢，为了这个缘故，为什么说希伯伦是一个很特别的地方？ Tetapi meskipun Hebron ini istimewa, 虽然这个希伯伦是很特别的一块地， ternyata tidak ada satu suku pun yang mau akan tanah Hebron ini. 但是没有一个民族他们要这一块地。 Nah, padahal biasanya ketika kita menjumpai sebuah barang yang bagus, istimewa, kita berusaha memiliki barang itu. 所以呢，如果我们平常呢，如果看到一块很特别的、很好的东西呢，我们大家一定有一种想着要得着它。 Hebron istimewa, tapi tidak jadi rebutan oleh suku-suku yang lainnya. 但是呢，希伯伦呢，它是一个特别的地方呢，没有一个民族他来争夺这个地方， Tidak ada yang mau mengambil tanah Hebron. 甚至没有一个人要拿起这个希伯伦。 Kenapa? 为什么呢？ Alasannya, 它的理由是什么呢？ saudara, karena Hebron itu diduduki oleh orang Arba. Ayat 15. 原来呢，这一块希伯伦呢，在那里住着的呢人是基列亚的人。 Saudara, siapa orang Arba ini? 那么亚巴是谁呢？ Nah, dikatakan Arba ini adalah orang paling besar di antara orang Enak. 那么亚巴呢，他是在这个亚纳族人里面当中是最大的。 Orang Enak itu siapa? 那么亚纳族人是谁呢？ Saudara, kalau kita mau tarik mundur dalam bilangan 13, 如果我们倒回去看我们这个民数记， ketika pengintai 12 pengintai diutus Musa untuk mengintai kota Yeriko, mengintai tanah Kanaan. 当那些以色列人在12个探子他们被差派去看这个迦南地的时候， Saudara, mereka melihat orang Enak itu
sebagai bangsa raksasa. 他们看到那个是亚衲族人，他是个很大的巨人， Perawaannya besar-besar. 他们的身材很高大。 Jadi dapat kita bayangkan orang enak itu kayak apa ya? Mari kita berimajinasi, membayangkan orang enak itu kayak apa? Tinggi, besar. 所以我们可以想象，这个亚衲族人是那么的高大， Dan orang Arba ini 但是呢，这个亚巴人呢， dikatakan sebagai orang yang paling besar di antara orang enak. 所以呢，这个亚衲族人呢，他是在这个亚衲族人里面是最大的。 Saudara, orang enak sudah tinggi besar, orang Arba ini lebih besar daripada orang enak. 亚衲族人是那么的高大，但是亚巴呢，他比他们更大。 Saudara, jadi dapat dikatakan orang Arba ini sebagai raksasanya raksasa. 所以我们可以想象到亚巴人呢是在巨人当中的巨人， Karena paling besar. 因为他是最大的。 Saudara, inilah yang membuat alasan mengapa bangsa Israel nggak ada yang mau ngerebut tanah 所以 Hebron. 这个造成了那些以色列人呢，没有一个人要抢着这一块 Karena 地， mereka takut berperang dengan orang Arba, raksasanya raksasa itu. 因为他们害怕，他们不敢跟这个亚巴就是巨人中的巨人来征战。 Saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel melihat orang Arba ini, raksasanya raksasa ini sebagai suatu tantangan yang menakutkan. 所以呢，以色列人看这个呢亚巴人呢，他是巨人中的巨人的时候，他们感到不敢跟他们奋斗。 Saudara, mungkin mereka berpikir bahwa sebelum mereka maju, mereka sudah dibunuh dulu, dipeteng sudah tidak bisa apa-apa, karena Sorry. mereka besar. 可能他们在想象还没有征战以前，已经被他们家族他们打败了。 Tetapi tidak dengan tokoh kita ini. 但是跟我们的这个人物就不同， Tokoh Kaleb ini berbeda. 这个加勒呢，他是不一样的。 Saudara, Kaleb dikatakan sebagai tokoh yang luar biasa. 所以呢，加勒呢，他是个特别的一个人物。 Walaupun ia tahu ada raksasanya raksasa tinggal di tanah Hebron, 虽然他知道在希伯伦有一个巨人中的这个巨人在哪里， Kaleb tetap meminta Hebron untuk dirinya. 他仍然要求把这个希伯伦赐给他。 Ini menunjukkan betapa Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. 所以这里已经告诉了我们，加勒他有特别这个勇敢的精神。 Saudara, keberadaan orang Arba di tanah Hebron 所以这个亚巴呢，在希伯伦的时候， itu tidak dianggap sebagai suatu tantang yang menakutkan dirinya. 他并没有把他认为是他感到害怕的。 Tetapi justru dengan semangat dia meminta Hebron kepada Yosua. 但是呢，他很勇敢的要求，约书亚把这个希伯伦赐给他。 Dengan semangatnya Kaleb katakan bahwa kekuatannya sama seperti 45 tahun yang lalu. 甚至呢，他说呢，他的力量是在跟他40年以前的力量是一样的。 Padahal tadi sudah saya katakan saat Kaleb meminta Hebron kepada Yosua, 但是 umurnya sudah tidak muda lagi. 其实呢，当这个加勒他要向约书亚要求这一希伯伦的时候，他的年龄已经不小了。 Bahkan Kaleb itu layak mendapatkan julukan, sebutan kakek 其实那 engkong. 其实那个时候他是配的被称呼为祖父，称为公公的。 Saudara yang kasih Tuhan, semua semangat yang Kaleb miliki 弟兄姐妹们，加勒所拥有的这个精神， itu didasarkan pada satu kesadaran akan janji Tuhan. 这完全是因为他觉悟到这一切都是因为神允许给他的。 Tadi sudah kita baca bahwa Tuhan itu berjanji melalui Musa bahwa tanah yang diinjak oleh Kaleb akan diberikan pada Kaleb. 所以他是知道摩西曾经对他说：“你所脚踏的地完全是属于你。” Saudara kasih Tuhan, Kaleb mengaminkan dan meyakini janji Tuhan. 所以呢，加勒呢对这个允许呢，他阿门，他相信， Dan Kaleb selalu menyimpan janji Tuhan itu dalam hatinya. 他一直把这个上帝的允许存在他的心里面。 Saudara, Kaleb yakin bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. 所以，因为他深信神所允许的一定成全， Kaleb percaya cepat atau lambat Tuhan pasti menggenapi janjinya. 因为加勒他相信迟早上帝一定成全他的应许， Karena janji yang Allah ucapkan itu adalah janji yang iya dan amin. 因为神所给我们的应许呢是信实的，是阿门。
Saudara, inilah iman, 这就是信， percaya. 这就是信心，我们相信的。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bagaimana dengan setiap kita? 那么我们每个人又如何呢？ Sebagai manusia, seringkali ketika kita menjumpai tantangan atau pergumulan di dalam kehidupan kita, 我们成为一个人，每次当我们遇到很多的征战、很多的挑战的时候， apakah kita sungguh-sungguh meyakini janji Tuhan yang iya dan amin 是否我们深信神跟我们的应许是信实的， untuk menghadapi tantangan raksasa itu? 好让我们能够面对着那样巨大的这个挑战？ Sayangnya tidak, 我相信不是， termasuk saya. 包括我 Saudara kita sekalian, termasuk saya, 弟兄姐妹们到以我， seringkali melihat tantangan dan pergumulan itu sebagai suatu raksasa yang menakutkan. 当我们看到很多的那样子的挑战的时候，我们看它好像是一个很大的这个好像巨人， Bahkan seringkali mematahkan semangat kita. 很多时是我们感到气馁了， Seringkali membuat kita putus asa. 是我们绝望了， Sampai-sampai kita lupa sama janjinya Tuhan. 甚至于我们忘记了神给我们的应许， Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha dahsyat. 我们忘记了我们拥有一个那么奇妙伟大的神， Kita lupa pada janji Tuhan yang iya dan amin. 我们也忘记了神给我们的应许是信实的。 Saudara, Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera. 神要把这个平安赐给我们， Tetapi karena adanya tantangan raksasa yang berupa tantangan dan pergumulan dalam hidup kita, 但是因为 kita lupa sama janji Tuhan. 我们面对着那样巨大的这个挑战的时候，我们忘记了神的应许。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 主 Tuhan, 内亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan telah melakukan bagiannya, 上帝已经做了他当做的事， memberikan janji untuk Dia genapi. 他把这个应许已经赐给了我们。 Sekarang saatnya untuk kita melakukan bagian kita, 但是现在到了我们当做的事， belajar percaya pada apa yang Tuhan janjikan, 我们要学习相信神所应许的， belajar percaya apa yang dikatakan Tuhan. 我们也学习相信神所说的话。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， saat ini apa yang menjadi raksasa saudara dan saudara sekalian? 弟兄姐妹们，现在你们所面对的这个巨人是什么呢？ Apa yang menjadi tantangan saudara dan pergumulan saudara? 什么是成为你们的征战、你们的挑战呢？ Saudara, janji Tuhan adalah iya dan amin. 弟兄姐妹们，神的应许是信实的，是阿 Tuhan 门的。 memberikan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. 神赐给我们的是这个和平的计划，不是照样的计划。 Mari kita mau pegang erat-erat janji itu. 好，让我们紧紧的抓住神的应许， Mari kita mau percaya sungguh-sungguh, mengaminkan, meyakini sama seperti yang Kaleb lakukan. Harang. Yakin akan janji Tuhan. 好，让我们抓住它，我们深信，好像加勒一样，相信神的应许。 Saudara, hanya dengan yakin dan percaya akan janji Tuhan, itu yang dapat menolong kita menjalani hidup kita dengan semangat meskipun kita ketemu raksasa, tantangan dan pergumulan. 弟兄姐妹们，我们只有深信、相信神的应许，我们才能够好像加勒一样，面对着很大的这个困难。 Maukah kita belajar percaya, belajar mengaminkan, belajar yakin akan janji Tuhan 弟 ini? 兄姐妹们，是否我们要深信，也学习我们相信神给我们的应许？ Yang kedua, 第二点， Kaleb itu yakin akan penyertaan Tuhan. 加勒呢，他相信神与他同在。 Saudara, dikatakan Kaleb bukan hanya beriman, percaya akan janji Tuhan, 加勒他不单单相信，他深信神的应许， tetapi dia juga meyakini akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. 但是他也深信上帝在他生活当中呢与他同在。 Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 12. 所以这件事情我们可以在第12节里面看到。 Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang berkubu, kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka
seperti yang difirmankan Tuhan. 好像第12节里面所说的，求你将耶和华哪的允许我的子上帝给我，哪里有亚住人，哪里有亚纳住人，并且宽大为稳固的这个城，你也曾经听见了，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶走了。 Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 12, 我们如果注意到第12节的 tadi 话 yang，sudah kita baru baca, 我们刚刚读的， itu kita akan mendapati satu kalimat, mungkin Tuhan menyertai. 在这里说呢，可能上帝与我们同在。 Saudara, dalam bahasa aslinya terjemahannya itu bukan mungkin Tuhan menyertai, 但是它的原文呢，并不是说可能上帝与我同在， tetapi dikatakan sejak Tuhan bersamaku. 但是哪里他说，自从上帝与我在一起， Ya, since the Lord with me is with me. Just- Itu Tuhan, sejak Tuhan bersamaku. 就是自从神与我同在。 Jadi dengan kata lain, Kaleb ini tahu betul bahwa Tuhan menyertai dia karena Tuhan ada bersamanya. 所以呢，换一句话来说，加勒他深信，如果上帝是跟他在一起的， Saudara yang kasih Tuhan, saya pikir kalimat ini, kalimat Tuhan menyertai itu terucap dari mulutnya Kaleb, 所以我想这一句话“神与他同在”呢，是从这个加勒的口中所说的， bukan sekedar ngomong, 他不是随便说罢了。 tapi sungguh-sungguh dari lubuk hatinya dia katakan demikian. 但是他真正的从心里的深处，他讲出这一句话。 Saudara, kata-kata ini terucap karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh si Kaleb. 所以加勒能够说出这一句话呢，因为从他的生活经验里面，他看到上帝与他同在， Tuhan bersama dengan dia dan Tuhan memberikan penyertaannya kepada Kaleb. 所以他知道上帝与他同在，所以上帝赐给了他跟他同在的这个力量。 Saudara, salah satu pengalaman Kaleb adalah ketika dia menjadi salah satu pengintai bersama Yosua. 所以他的其中一个经验呢，就是他跟约书亚一同去窥探这个这块地的时候， Ketika mereka mengintai kota Yeriko, 当他在窥探这个耶利哥城的时候， saudara, penyertaan Tuhan pada diri Kaleb dan Yosua, iya dan amin. 所以上帝与约书亚与加勒同在呢，是信实的。 Mereka, Kaleb dan Yosua, 这个加勒与约书亚， diselamatkan oleh seorang perempuan, 他是因为有一个女人来救他， dikatakan perempuan sundal bahkan. 就是一个妓女。 Saudara, Tuhan memakai Rahab untuk menyelamatkan 所以 Kaleb dan 上帝 Yosua. 用拉合来拯救他， Saudara, itu pengalaman yang dia alami 这个是他 bersama 所， dengan Tuhan. 就是他所经历过的，上帝与他同在， Pernyataan Tuhan Just yang sang- diberikan pada Kaleb. 所以上帝与他同在的。 Tidak hanya itu, 不但如此， Kaleb dan Yosua disertai Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. 所以上帝跟这个陪着这个约书亚与加勒进到迦南地， Saya yakini bahwa Kaleb itu juga ikut berperang melawan suku-suku yang ada. 所以我相信加勒也是跟那些其他的民族一同来征战的， Menghadapi orang-orang yang duduk di tanah Kanaan. 就是面对着那些在迦南地的居民。 Saudara, nggak mungkin setiap suku yang dapat tanah itu, wes kamu perang dewe, aku tak duduk-duduk lihat. Nggak Nah. mungkin Kaleb katakan itu. 不可能，加勒他说：“你们去征战吧，我坐在这里看你们。 Tapi Kaleb juga ikut ambil bagian di ” dalamnya. 但是加勒他参与在这个工作当中。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya yakini juga bahwa masih banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Kaleb. 我也相信还有其他各种的经验是加勒所经历过的。 Bahkan dikata sejak 45 tahun yang lalu, Kaleb mengalami apa yang disebut dengan penyertaan Tuhan. 所以甚至于他说，在45年以前，他已经经历了上帝与他同在的事。 Itu tersirat dalam ayat yang mengatakan, kekuatanku sekarang masih sama seperti kekuatanku pada waktu dulu. Ayat 11 sampai 12. 所以甚至于呢，在第11到12节里面，他所说的，我的力量呢，跟我以前的力量是一样的。 Mungkin aku bisa menghalau raksasa, dalam hal ini orang Arba.
可能呢，我能够去赶走这个巨人，就是亚巴。 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dari sini kita dapat melihat 在这里我们可以看到， bahwa Kaleb tidak mengandalkan diri sendiri, 加勒他没有靠着自己的力量， melainkan dia mengandalkan pada Tuhan. 但是呢，他是靠着神， Dia percaya pada penyertaan dan pertolongan Tuhan. 因为他相信上帝与他同在，而且帮助他。 Pertanyaannya untuk kita saat ini, 今天呢，对我们的一个问题呢， bagaimana dengan setiap kita? 我们每个人又如何？ Saya pikir setiap kita sama seperti Kaleb, punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. 我相信我们大家都有好像加勒一样，上帝与我们同在的这个经验。 Saudara yang kasih Tuhan, kita tentu mengalami banyak yang disebut dengan penyertaan dan pertolongan 我 Tuhan. 相信我们大家一定有这个经验，如果上帝与我们同在的， Tetapi bagaimanakah sikap kita ketika kita ditemukan dengan raksasa yang menjadi tantangan dan pergumulan kita? 但是呢，问题是我们的态度如何？当我们见到那么大的这个好像巨人一样的， Saudara yang kasih Tuhan, raksasa-raksasa dalam diri kita adalah sakit penyakit, 在我们身上的这个巨人呢，就是我们的疾病， perekonomian yang semakin sulit, 我们的经济越来越困难， anak-anak kita, masa depan anak kita, 我们子女们的前途， cucu kita. 我们的孙子。 Saya pernah mendengar 我曾经这样子听过 ada，seorang bobot katakan, cucu orang lain cek gampangnya cari kerja, cucuku ini tidak dapat kerja. 但是我听到有一个婆婆她那样说，别人的孙子那么快找到工作，怎么我的孙还没有得着呢？ Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap meyakini akan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan 但 kita? 是呢，弟兄姐妹们，我们的态度又如何？是否我们深信上帝能够帮助，而且与我们同在？ Sayangnya tidak. 我想不是如此的。 Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak meyakini penyertaan Tuhan. 我们没有靠着神，也不深信神与我们同在。 Buktinya masih banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, suka ngomel. 就是证明了，如果我们包括弟兄姐妹们与我，很多时候在发牢骚。 Saudara, kita sering meragukan arti penyertaan dan pertolongan Tuhan. 很多时候我们怀疑了神与我们同在的这个事情， Kita mengandalkan diri kita sendiri. 我们只有靠着我们自己。 Dan pada akhirnya apa yang kita dapati? 但是结果呢，我们得到的是什么呢？ Tidak ada. 是没有的。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 所以呢，为了这个缘故，各位弟兄姐妹们， mari kita mau belajar melalui tokoh kita Kaleb ini. 好让我们今天能够学习这个人物，就是加勒。 Kaleb punya keyakinan, punya iman, percaya, yakin akan janji Tuhan. 加勒他拥有一个信心，他深信这个上帝的应许是信实的， Kaleb percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan. 他也相信上帝与他同在。 Saudara, kita juga harus punya keyakinan yang sama seperti Kaleb. 所以呢，我们也应当要有好像加勒一样的这个信心， Karena kita sudah melalui banyak hal bersama dengan 因为 Tuhan. 我们经过了很多与他同在所经过的一切生活的经验。 Saudara, ketika kita yakin akan janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, 我们相信上帝的帮助与他同在呢，在我们的生活上已经经历 maka 了。 raksasa apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan kita, 所以在我们的这个生活当中，无论巨大的这个挑战呢， kita tidak akan takut dan khawatir 我们不必要害怕而且挂虑。 saat menghadapi itu semua. 当我们面对这一切的时候， Saudara, mungkin raksasa itu lebih besar daripada kita. 弟兄姐妹们，可能这个巨人比我们更大。 Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan yang menyertai kita, 但是当我们相信我们的神与我们同在的时候， kita tidak perlu takut dan khawatir. 我们就不需要再害怕了。 Kita tidak perlu gentar menghadapi raksasa itu. 我们也不必在那里战斗着来面对着这个巨人。 Saudara, karena Tuhan itu lebih besar daripada segala raksasa 但 yang 是 ada. 我们的上帝比这一切好像巨人一样的困难更大。 Dengan kata lain, Tuhan itu lebih besar daripada tantangan pergumulan kita. 换句话说呢，上帝呢比我们所面对的一切困难与挑战是更大的。
Tuhan itu lebih besar daripada segala penyakit kita. 上帝呢比我们的疾病是更大的， Saudara, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. 上帝他有能力来医治我们一切的疾病， Memulihkan kondisi kita. 他能够恢复我们的情形， Perekonomian kita. 我们的经济的问题， Segala kegundaan kita. 还有其他一切的难题， Tuhan sanggup. 上帝是有能力的。 Saya untuk menutup firman Tuhan ini saya teringat sebuah cerita. 我要结束今天的讲题呢，我们要讲一个事情。 Ada seorang raja punya 2 orang anak. Saya pernah cerita ini kalau ya pernah menyampaikan di kebaktian. 可能我曾经在这个会讲过的，就是有一个王，他有2个孩子。 Saudara yang kasih Tuhan, 2 anak ini raja berpikir bahwa 2 anak ini sudah cukup umur untuk dia menimba ilmu di tempat lain, di negara lain. 他的父亲认为这个孩子已经足够了年龄，可以到国外去求修。 Saudara, raja ini manggil 2 pangerannya. 他就叫了他的2个军队， Dikatakan, nak, ini saatnya kamu harus pergi belajar. Gitu. 他就对他的孩子说：“你现在到了时候到国外去学习。 Nah, ini Papa kasih kamu sangu, 现在我给了你一个东西， sebuah kotak. 就是一个盒子。 Ya. Pesan Papa, kalau kamu ketemu naga yang besar, menyeramkan, menakutkan, kotak ini kamu buka. 如果就是告诉他，当你遇到一条很大的一个龙的时候呢，你可以把这个盒子打开。 Saudara yang kasih Tuhan, maka berangkatlah. Setelah menerima kotak itu, ingat ya, papanya wanti-wanti, raja ini wanti-wanti, kasih pesan sungguh. Kamu harus ingat pesan Papa 所以 ya. 呢，这个爸爸一直不断的来束缚他们，你不要忘记爸爸所叮咐你们的事。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya kedua pangeran itu, anak raja, 2 orang anak raja itu pergi. 所以 Berangkat. 后来呢，这个王子呢，他们出发了。 Nah, Saudara yang kasih Tuhan, di tengah perjalanan mereka ketemu yang namanya raksasa besar sekali. 所以在路途当中呢，他们见到了一个特别大的一个巨人， Dia menyemburkan api, naga itu Nah, menyemburkan apinya. 他在那里吐出了这个火色。 Saudara, bagaimana dengan kedua pangeran? 那么这2个王子怎么办呢？ Saudara, yang pangeran pertama dia ngambil pedang, serat. 所以这个第一个王子他抽出了他的剑， Dia maju ke arah si naga besar itu. 所以他就来到这个大的一条龙的面前， Nah, pedangnya terlalu pendek. Dia maju, ya mau nusuk naga. 因为他的剑太短了，他前进要去刺这条龙， Bisa? Tidak bisa. 能够吗？ Kesembur api dia wis babak belur. 当然不能够，他被这些火吐出来的火，他就受伤了。 Saudara yang kasih Tuhan, pangeran pertama ini pulang dengan luka di sekujur tubuhnya. 所以呢，这个第一个王子呢，他回去带着满身的伤。 Pangeran yang lainnya bagaimana? 那么另一个呢， Saudara, ketika ketemu naga yang besar, 但是当他看到了这一条巨龙的时候呢， dia takut, 他很 sangat ketakutan sampai akhirnya ngumpul di celana mungkin 他 ya. 十分的害 Saking 怕， takutnya dia lari terbirit-birit pulang. 因为他害怕，所以他撒了那些尿呢，跑到家里。 Saudara, pangeran pertama, pangeran kedua lupa, ya, lupa sama pesan papanya. 但是这 Apa? Masih ingat pesannya papanya? Buka kotak. Kalau kamu ketemu naga besar, serem, kamu buka kotak, jebret. Naganya yang takut sama kamu. 所以这个王子呢，他们忘记了他的爸爸所吩咐的，就是当他们面对着这个很大的这个巨龙的时候，他要把这盒子打开。 Saudara, keduanya pulang dengan babak belur. 所以这2个人很悲惨的回到家里， Satunya terlalu semangat, Itu- terlalu berani, terlalu mengandalkan diri, kekuatannya sendiri, maju konyol. 所以一个呢， Lupa sama pesan 因为他 papanya. 太过勇敢，所以他勇敢的向前，但是最后呢，他很悲惨的失败了。 Yang satunya Nah, terlalu takut, gemeteran, sampai Hingga- akhirnya pulang ke 另 rumah. 外一个呢，因为十分的害怕，所以他在那里发抖着跑回家了。
dia lupa, kedua anak ini lupa pesan papanya. 所以这两个孩子忘记了他爸爸所吩咐的。 Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita ketawa, senyum dalam hati. 可能我们在心里面来发笑， Tapi kalau kita mau perhatikan, kehidupan kita tidak lebih baik daripada kedua 但 pangeran. 是呢，如果我们注意的话，我们的情形并不比他们更好。 Saudara, kita seringkali lupakan janji Tuhan. 弟兄姐妹们，很多时候忘记了神的应许， Kedua pangeran ini lupa sama pesan papanya. 所以这个两个王子忘记了他爸爸的吩咐。 Kita sering lupa akan arti penyertaan Tuhan. 我们是很多时候忘记了神与我们同在的意思， Kita sering lupa akan janji Tuhan yang iya dan amin. 我们也忘记了神的应许是信实的。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， kita sudah mendengarkan firman Tuhan. 我们今天已经听了神的话 Mari 语， kita mau menjalani hidup kita dengan maju tak gentar. 好，让我们今天勇敢的奋斗，向着前面奔跑。 Mengandalkan Tuhan, 我们要靠着神， yakin akan janji dan 我 penyertaan 们 Tuhan. 深信上帝的应许与他的同在。 Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 上帝从来没有离弃我们， Tuhan bersama dengan kita. 上帝与我们同在。 Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap. 愿上帝可以祝福你们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Minta pendeta Meling untuk 我 berdoa. 们请梅林牧师来祷告。